Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Abdul Aziz Abdullah. Kita jumpa lagi di channel saya di mana saya akan berkongsi tentang tip-tip pelaburan hartanah. Jadi hari ini saya nak kongsikan beberapa kelebihan untuk anda consider membeli rumah lelong. Okey. Yang pertama, kita akan dapat rumah lelong ni di mana harga dia di bawah pasaran. Di bawah harga pasaran. Saya rasa ni kebanyakan orang pun tahulah bahawa harga rumah lelong ni adalah di bawah pasaran. Saya bagi contoh ni adalah satu rumah lelong yang baru-baru ni telah dilelong di Cyberjaya. Adalah merupakan satu kondo, Cyber Heights Villa di Cyberjaya. 4 bilik, 3 bilik air. 3 bilik, 2 bilik air. Ia adalah hartanah yang freehold, bukan leasehold, dan saiznya besar, 1,432 square feet. Jadi kalau kita tengok di pasaran, harga kondo ni adalah 420,000. Tapi ianya telah dilelong beberapa kali dan telah beberapa kali tidak ada orang yang membelinya. Tapi baru-baru ni dia telah dilelong pada harga 248,000. Jadi ini adalah satu kelebihan utamalah kalau kita membeli rumah lelong. Yang ini kita dapat harga yang murah yang di bawah harga pasaran, hartanah tersebut. Kalau kita beli pada individu sekarang yang nak menjual hartanah tersebut, mungkin kita terpaksa membayar 420,000 ataupun mungkin kurang sikit daripada 420,000, mungkin 400,000. Okey, itu adalah kelebihan pertama lah. Okey, yang kedua, bila kita bayar harga yang rendah, of course kita punya bayaran bulanan pun akan jadi rendah. Jadi saya bagi contoh rumah yang sama. Kalau katakanlah kita telah beli melalui lelong, harga pasarannya 420,000 kalau kita beli di luar, bukan melalui lelong. Jadi kalau kita ambil 90% loan, iaitu 378,000. Jadi kita ambil hari ni punya rate lah, financing. Saya bagi contoh, CIMB Variable Home Financing I. Jadi kita boleh check dengan bank. Interest rate ni adalah 4.35%. Jadi kalau kita ambil pinjaman 25 tahun, kita akan membayar bulanan lebih kurang RM2,068 sebulan selama 25 tahun. Ini kalau kita beli rumah tu pada orang individu yang jual lah sekarang ni. Okay? Tapi kalau kita beli melalui lelongan, kita contohnya kita dapat harga RM248,000. Okay? Bila kita dapat RM248,000, katakanlah dengan interest rate yang sama, kita pinjam RM223,000, iaitu 90% lah daripada harga lelongan kita. Jadi kita pinjam 90%, interest dia pun sama, 4.35%. Jadi kita bayar tempoh loan kita pun 25 tahun. So kita hanya bayar bulanan RM1,245. Jadi kita punya bayaran bulanan adalah rendah berbanding dengan kita punya bayaran kalau kita beli melalui orang biasa. Jadi kat situ banyak juga save, lebih kurang RM800 juga save sebulan, kan? Jadi RM800 itu pun banyak sebenarnya kita dapat saving. Okey, ini kelebihan kedua kalau kita beli rumah lelong. Okey, yang ketiga, kita dapat untung serta-merta. Macam mana kita kira untung serta-merta? Sama juga saya bagi contoh rumah ni. Bila kita beli pasaran harga 420, kita beli 248,000. Straight away kita dah ada keuntungan 172,000. Iaitu harga yang kita beli 248,000 tolak harga pasaran iaitu 172,000. So tuan-tuan bayangkanlah, orang beli rumah, kadang-kadang dia lepas 5 tahun pun rumah tu tak nak naik harga. Sama je dia punya nilai pasaran harga rumah tersebut. Tapi kalau tuan-tuan beli rumah lelong, automatically tuan dapat keuntungan yang serta-merta, kan? Jadi cuba bayangkan tuan-tuan, katakanlah orang tu beli 420,000 sekarang, lepas 5 tahun, katakanlah rumah ni naik 450 sajalah, katakanlah lepas 5 tahun, kan? Jadi oleh kerana anda beli pada 248,000, lepas 5 tahun naik 30,000, anda telah untung lebih kurang 200,000 kalau anda jual 5 tahun lagi, kan? Jadi bayangkan keuntungan yang anda dapat kalau anda
tunggu 5 tahun untuk jual. Tapi yalah, kalau anda jual immediately, anda mungkin tak dapat 172,000, mungkin anda kena bayar real estate, tukar hartanah, tukar keuntungan hartanah, iaitu lebih kurang select saya 30% pada tahun pertama. Still selepas tolak 30%, anda sekurang-kurangnya anda berdapat 100,000 keuntungan on the spot. Katakanlah anda lepas beli, lepas 6 bulan anda jual, anda dapat keuntungan on the spot. Kan? Jadi ini adalah salah satu kelebihan utama juga kenapa anda perlu beli rumah lelong, sebab anda dapat keuntungan serta-merta dalam hartanah tersebut. Okay? Right. Apa lagi? Ni lagi penting. Banyak orang tak suka beli rumah lelong sebab dia kata mungkin rumah ni ada masalah dari segi rumah ni rumah busuk ataupun rumah macam-macam masalah dan sebagainya. Tapi masalah utama bila kita beli rumah lelong, kita dapat elakkan daripada projek terbengkalai. Kita tengoklah akhbar-akhbar, banyak cerita projek terbengkalai di mana pembeli telah beli rumah, bayar deposit pada pembaju, tapi rumah tak siap-siap lagi. Bertahun-tahun, macam saya bagi contoh ni, 12 tahun rumah tak siap. Jadi 12 tahun rumah tak siap tu, pembeli kena bayar bulan-bulan. Jadi bayangkan kalau anda telah membeli rumah tersebut, dah lah anda kena bayar bulanan. Lepas tu anda kena bayar pula sewa rumah yang anda duduk sekarang. Jadi bertimpa-timpa masalah yang ada pada anda. Tapi kalau anda beli rumah lelong, rumah tu memang dah ada. Anda akan beli rumah yang dah wujud. Macam contoh saya buat tadi, rumah di Cyberjaya tu memang rumah tu dah ada. Kan? Anda boleh tengok secara fizikal rumah tersebut dan dia ada. Jadi tak ada isu rumah terbengkalai. Kan? Hanya anda perlu menang lelong dan membuat pembayaran mungkin melalui loan ke, bayar untuk habis untuk tukar nama pada anda. Straight away anda telah dapat rumah tersebut, kan. Jadi tak ada isu rumah terbengkalai kalau anda beli rumah lelong. Jadi ini adalah satu perkara yang anda kena fikirkan jugalah, sebab ada risiko bila kita beli dengan pemaju, especially pemaju-pemaju yang kecil, yang baru, mungkin projek dia baru lagi, tak banyak projek, yang tak ada nama dan sebagainya. Risiko rumah terbengkalai itu tinggi. Tapi bila anda beli rumah lelong, anda tak ada langsung risiko rumah terbengkalai. Okey, apa lagi? Proses pembelian dia cepat. Okey, kita tahu kalau kita beli rumah biasa, mungkin kita kena panggil ejen, atau kalau kita panggil ejen pun kita akan cari rumah tersebut dalam portal-portal, dalam Mudah dan sebagainya. Lepas tu kita kena pergi tengok rumah tersebut, kan. Jadi kita akan ambil masa yang panjang. Lepas tu selepas kita minat rumah tersebut, mungkin kita kena runding pula dengan tuan rumah tersebut. Jadi tak semestinya kalau kita lepas tengok kita nak harga tu, tuan rumah akan bagi. Mungkin tuan rumah tak bagi. Jadi tuan rumah tak bagi, kita kena cari rumah lain lagi. Jadi banyak proses masa yang kita terpaksa lalui kalau kita nak membeli rumah lelong, rumah biasa daripada orang biasa, kan. Mungkin kita nak tempat tu, tapi tempat tu tak ada rumah yang penjual nak jual dengan harga yang kita nak. Jadi kita kena tunggu pula. Tak tahulah berapa lama lagi kita kena tunggu pula, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan kena tunggu penjual yang baru pula, ataupun penjual yang sedia ada tak nak turunkan harga pada apa yang kita nak maintain harga yang kita tak boleh mampu, kan. Jadi kita terpaksa tunggu. Jadi proses dia lama. Tapi kalau kita pergi melalui lelongan ni, kita hanya masuk lelong pada tarikh yang telah ditetapkan. Setiap rumah lelongan ni dia ada tarikh dia. Kita hanya masuk lelong pada tarikh yang ditetapkan. Lepas tu kita bila menang lelong, terus kita sign kontrak pembelian. Ataupun kalau kebiasaannya, kalau rumah yang dijual oleh individu, SPA, Sales and Purchase Agreement, tapi rumah lelong ni dipanggil kontrak pembelian. Terus kita sign kontrak pembelian, lepas tu kita terus boleh ambil loan lah, submit loan dan kalau lepas 90 hari ataupun 120 hari, rumah tu dah terus jadi milik kita. Jadi tak ada proses menunggu-nunggu, proses rundingan-rundingan dengan pihak penjual. Jadi terus kita boleh dapat kunci untuk duduk rumah tersebut. Okey. Dan akhir sekali, kalau anda nak menyewakan, anda nak buat pelaburan dalam rumah lelong. Okey. Pelaburan ni, ada orang buat pelaburan tapi kadang-kadang dia beli rumah tersebut.
dia punya aliran tunai negatif. Kan? Maknanya katalah dia bayar sebulan RM2,000, dia dapat sewa RM1,600, jadi dia terpaksa top up RM400. Kan? Mungkin RM400 itu banyak, sikit bagi kita, tapi kadang-kadang RM400 itu katakanlah kita ada masalah kewangan ke apa, RM400 itu boleh jadi satu angka yang besar. Tapi kalau kita beli rumah yang lelong, di mana rumah tu bawah harga pasaran, seperti mana yang saya tunjuk di sini, contohnya kalau kita beli rumah ni melalui harga pasaran, rumah tersebut kita kena bayar RM2,068. Kan? Tapi kalau kita beli melalui lelongan, kita hanya bayar RM1,248. Lebih kurang RM800 daripada rumah kalau kita beli melalui harga pasaran. Jadi beza kat situ ada lebih kurang RM800. Dan contohnya lah kat tempat ni, kalau kita check dalam mudah, kita I think mudah ataupun tak ada masalah untuk kita dapat sewa RM1,600. Sebab dengan saiz yang besar, 1,432 square feet, 3 bilik, 2 bilik air, rumah pun nampak cantik macam jenis kolonial, jenis Mediterranean semua kan, ada swimming pool dan sebagainya. Untuk dapat sewa RM1,600, tak ada masalah. Kan? Kalau letak furniture mungkin dapat RM2,000 rumah ni kan. Jadi katakanlah kita sewa RM1,600 lah, kosong kan. Jadi kat situ saja kita dah dapat positive cash flow, RM400 sebulan. Kan? Jadi orang kata rumah tersebut basically kita dapat free lah, kita tak payah bayar pun bulan-bulan rumah tersebut. Kan? Penyewa yang bayar bulanan rumah tersebut. Jadi ini adalah satu kaedah kalau kita memang nak cari pelaburan dalam cara membeli rumah lelong ni. Jadi kita akan dapat terus positif cash flow bila kita sewa. Dan lepas 5 tahun kita jual rumah tersebut, of course kita akan dapat untung berganda lah dari segi keuntungan hartanah yang kita akan dapat. Jadi saya dah kongsikan ada 6 sebab kenapa anda perlu consider lah, perlu pertimbangkan untuk membeli rumah lelong. So, sekiranya anda tengok video saya ni dan anda berminat untuk membeli rumah lelong, bolehlah kontak saya melalui video tersebut, video ni, dan juga melalui link yang saya adakan dalam video tersebut untuk saya boleh bagi nasihatlah kepada anda bagaimana untuk anda memudahkan proses pembelian rumah lelong. Itu sajalah saya punya video kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye.